Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan dalam subjek Undang-Undang Keluarga Islam yang bertajuk Hak Penjagaan Anak Siapa yang Berhak, yakni Hadonah. Punca berlakunya Hadonah. Kalau bagaimanapun, dengan keadaan keseronokan kehidupan antara suami dengan isteri, kadang-kadang perkahwinan itu ada juga terjadi pertelingkahan, tidak sampai ke akhir hayat, tetapi putus di tengah jalan. Bagaikan hujan, bagaikan kemarau, tetapi akhirnya hujan di tengah hari. Perempuan. Jadi perkahwinan, apabila terjadinya perkahwinan ini, yang akhirnya tidak ada satu kesepahaman antara si suami dan si isteri. Bila timbul satu tidak kesepahaman antara si isteri, suami dan isteri ini, maka terjadilah satu persisahan sedikit demi sedikit yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami isteri. Sehingga apa yang terjadi, rentetan daripada suatu peristiwa itu, akhirnya terjadilah satu perceraian. Sebetulnya dalam perkahwinan kita tak suka adanya satu perceraian. Tetapi kerana disebabkan rasa tidak suka pasangan antara satu dengan yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan perkahwinan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada kesan perkahwinan perceraian yang terjadi kerana tidak adanya satu kesepahaman antara pasangan suami dan isteri itu. Apa solution yang harus diselesaikan? Pelbagai solution yang diselesaikan apabila terjadi pertelingkahan yang akhirnya terjadinya suatu perceraian, yang menjadi perbincangan biasanya adalah tentang siapakah yang nak menjaga anak. Siapakah yang berhak untuk menjaga anak. Apa itu hadanah? Hadanah merupakan penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Maksud hadanah diambil dari perkataan al-hidnu yang bermaksud rusuk, dada atau sisi badan. Kata hadanah digunakan dalam urusan pengasuhan anak kerana pada dasarnya pengasuh kebiasaannya meletakkan anak yang diasuh di atas pangkuan atau sisi badannya. Penjelasan bagi tajuk Hadonah. Pengasuhan ini membawa erti memelihara, merawat, menjaga dan menyusui seorang anak kecil sehinggalah pada peringkat dia mampu untuk membezakan perkara baik dan buruk, yakni mumayyiz. Hadonah secara syar'i ialah menjaga dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta melindungi anak dari perkara bahaya dan membinasakan. Oleh itu, hadonah membawa lebih kepada maksud menjaga dan memberikan pendidikan terhadap anak, yakni tarbiyah al-walad. Syarat jika ibu diberi hak penjagaan. Yang pertama, mestilah seorang Islam. Yang kedua, mestilah sempurna akalnya. Yang ketiga, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah, supaya dia boleh mendidik anak-anak tu dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Yang keempat, menyediakan tempat tinggal yang selamat. Yang kelima, berumur
yang membolehkan anak mendapat kasih sayang dan jagaan dari ibu. Tempoh hak jagaan tersebut berkuat kuasa. Berapa lamakah tempoh hak jagaan tersebut berkuat kuasa? Tempoh hak jagaan tersebut tamat setelah kanak-kanak tersebut mencapai umur mumayyiz, iaitu 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan. Selepas kanak-kanak tersebut mencapai umur mumayyiz, mereka berhak memilih untuk tinggal sama ada dengan ibu atau bapanya, melainkan keputusan mahkamah memerintahkan sebaliknya. Apakah alasan yang membolehkan seseorang wanita itu hilang kelayakan atau gugur hak sebagai penjaga? Yang pertama, murtad, yang ini keluar daripada agama Islam. Yang kedua, ibu berkahwin dengan lelaki lain yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak tersebut. Jadi, apabila wanita itu terus menjaga, maka akan menjejaskan kebajikan anak-anak tersebut. Yang ketiga, melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Yang keempat, ibu berkelakuan keji secara terbuka. Susunan penjagaan anak bagi Hadonah. Selepas ibu terlepas hak penjagaan anak, maka anak tersebut akan diberikan kepada nenek sebelah ibu dan ke atas. Kemudian bapa. Kemudian nenek sebelah bapa dan ke atas. Selepas itu kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Kemudian kakak atau adik perempuan seibu. Kemudian kakak atau adik perempuan sebapa. Selepas itu, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Kemudian, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu. Selepas itu, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa. Selepas itu, ibu saudara sebelah bapa. Dan akhir sekali, ibu saudara sebelah ibu. Hikmah Hadanah. Yang pertama, tidak berlaku kezaliman terhadap anak-anak. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang sepenuhnya. Yang ketiga, hidup anak-anak lebih teratur apabila ada penjaga. Pencerahan dari Ustaz Azhar Idrus. Lepas bercerai, hak penjagaan ikut mak atau ikut ayah. Selepas berlaku perceraian, anak-anak yang belum sampai 7 tahun. Okey? Anak-anak yang belum sampai 7 tahun, maka hak penjagaannya duduk dengan mak. Dan wajib atas ayah nafkah, makan minum, tempat tinggal, pakaian. Faham lagi? Dia duduk dengan mak dia, kita duduk belum bilang. Mak dia duduk batangan tu. Faham lagi? Marang. Maka anak kita tu duduk dengan mak, kita makan minum dia. Sama ada beri bahan mentah atau sudah bermasak atau duit. Sama ada tunai atau bank in. Wajib. Faham lagi? Anak yang belum genap 7 tahun. Anak-anak yang sudah sampai 7 tahun, maka ditentukan oleh hakim. Hakim akan panggil budak, nak duduk dengan mak ke dengan ayah. Nampak? Anak tu kata ayah, menang ayah, dapat seorang. Anak kedua, umur 9 tahun, mak atau ayah? Ayah juga dua dapat. Tadi kata apa dah? Faham lagi? Anak hak busuk sekali, 8 tahun, nak duduk dengan siapa? Hakim tanya. Mak, boleh mak. Faham lagi? Itu hukum Islam. Ingat tu. Cuma bila bercerai tu automatik boleh duduk dengan mak belaka. Bila duduk dengan mak, ayah itu boleh ambil, berjalan, pergi makan dan sebagainya, bermain-main. Faham lagi? Walaupun duduk dengan mak, hak menentukan persekolahan ilmu dia itu bukan mak, ayah. Mak nak atur sekolah orang putih, ayah kata tak boleh. Sekolah agama, wajib ni ikut ayah. Faham lagi? Dia ada hukum peraturan. Kita tak ikut lah ni. Badi dang pelawang.
Nah, ramai bila cerai, dia ajar anak dia tu, ayah mu tu jahat. Kalau duduk dengan ayah, mak mu jahat, sorry mak dia. Sorry mak ayah mu masih menatang. Lama-lama anak tu besar, ayah tu jahat. Ini benda yang merosakkan. Kenapa jauh daripada ilmu-ilmu agama. Betul tak? Tetapi bila tu dapat ke mak secara automatik, jika mak itu tidak berkahwin. Kalau mak berkahwin suami baru, boleh gaya. Terlepas. Faham lagi? Atau mak itu tak kahwin tapi berpindah nak pergi duduk Johor pula, tak boleh. Faham lagi? Kena duduk di negeri yang ada ayah. Faham tak? Dalil berkaitan hadonah surah Al-Baqarah ayat 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Isu-isu berkaitan hadonah. Yang pertama, nafkah sara hidup, pendidikan dan pelajaran anak. Tanggungjawab seorang bapa atau penjaga untuk memastikan keperluan anak-anak seperti perbelanjaan bulanan untuk diri dan pendidikan anak tersebut perlulah terjaga dan disediakan secukupnya. Walaupun peruntukan bagi persekolahan dan pelajaran anak-anak tidak dinyatakan dengan khusus oleh fuqaha, namun aspek ini boleh dikaitkan dengan tanggungjawab bapa dalam soal pendidikan anak-anak. Namun begitu, wujud juga perasaan dendam dan sakit hati antara ibu dan bapa yang telah bercerai menjadi faktor penyebab keengganan seorang bapa memberi nafkah kepada anak yang tinggal dengan ibu atau keluarga ibu. Sebagai contoh, bapa mengaku kewajipan bapa menanggung nafkah anak-anak, tetapi beliau tidak mampu dan juga beliau merasa sakit hati terhadap keluarga mertua. Yang kedua, penentuan agama. Sering timbul persoalan siapa yang berhak menentukan pegangan agama untuk anak-anak dalam kes ibu dan bapa yang pada asalnya berkahwin mengikut upacara bukan Islam dan kemudian salah seorang daripada mereka, sama ada ibu atau bapa, memeluk agama Islam dan menuntut hak penjagaan anak. Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa agama bagi seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaga. Mahkamah memutuskan bahawa persetujuan kedua-dua ibu bapa adalah perlu untuk menentukan penukaran agama anak sebelum sijil perakuan memeluk Islam dikeluarkan oleh pendaftar mualaf. Tempat mukim kanak-kanak, hak melancong atau bermusafir bersama. Hak hadonah ibu berkait rapat dengan tempat mukim kanak-kanak. Ini berbeza dengan kedudukan wali, yang mana tempat mukim kanak-kanak adalah mengikut mukim wali. Mazhab Syafi'i meletakkan pemukiman ibu di tempat yang sama dengan kanak-kanak sebagai salah satu syarat kelayakan seseorang ibu terhadap hadonah. Perpindahan ibu ke tempat atau negeri yang jauh dari tempat mukim bapa boleh menyebabkan hak hadonah ibu gugur.
Lawatan anak. Kanak-kanak yang berada dalam hadanah, pengasuh atau dalam penjagaan wali tidak bermaksud pihak yang tidak mendapat hak jagaan fizikal kanak-kanak terhalang dari berjumpa dan menghabiskan masa bersama-sama dengan anak. Hak hadanah atau hak penjagaan yang diberikan kepada pengasuh atau penjaga bukanlah satu bentuk pemilikan pihak tersebut terhadap kanak-kanak. Halangan akses ataupun lawatan adalah antara perkara yang terpaksa dihadapi oleh ibu atau bapa yang tidak mendapat hak hadanah anak. Kesimpulannya, hak hadanah seperti yang diperuntukkan menurut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam bertujuan untuk menjaga kebajikan anak-anak supaya terjaga dan terpelihara.